2018, sebagaimana kita dengar daripada ucapan awal pimpinan sebentar tadi, termasuk wakil daripada muda tadi, ada harapan baru di dalam negara kita. Rakyat dalam negara kita membuat keputusan yang bersejarah, menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional yang lebih 60 tahun bertapak dalam negara kita dengan kemenangan yang sangat luar biasa dan mendapat sokongan yang begitu tinggi daripada rakyat Malaysia, termasuk di negeri Selangor. Di awal-awal hari pemerintahan pada tahun 2018, saya begitu teruja dan melihat di mana-mana orang, rakyat mengaku mereka adalah harapan. Mereka bersama dengan harapan. Mereka bersama dengan keadilan. Mereka menyokong amanah, menyokong DAP. Dan kita mendengar ada rakyat yang menyumbangkan wang poket mereka. RM1, RM2, RM100, RM10,000, RM100,000 ke dalam tabung harapan. Dan itu membuktikan bahawa rakyat dalam negara kita benar-benar telah menyampaikan dan menaruhkan harapan perubahan dalam negara kita. Harapan apa yang diinginkan oleh mereka? Harapan sebuah pentadbiran yang bertanggungjawab. Harapan apa yang mereka mahukan pada ketika itu? Sebuah kerajaan yang adil kepada seluruh rakyatnya, bukan hanya kepada mana kaum, mana agama, mengikut parti mana, tetapi memberi layanan-layanan yang adil sebagaimana yang ada dalam perlembagaan negara. Harapan apa yang diminta oleh rakyat pada ketika itu? Kerajaan yang prihatin dan peduli kepada rakyat. Tangani masalah kemiskinan, tangani masalah pendidikan, atasi masalah perbezaan gender, dan juga memastikan kita boleh hidup bersatu padu sebagai sebuah warga dan rakyat Malaysia yang bermuafakat. Saudara dan kawan-kawan sekalian, bukan sedikit yang kita lakukan. Sama ada daripada struktur, undang-undang, perlembagaan, serta mengukuhkan institusi, sampai melaksanakan program-program seperti PK, program seperti Aisuri, dan pelbagai perkara-perkara lain. Namun begitu, saudara, episod sedih berlaku. Penipuan yang dibuat oleh setengah pihak yang kononnya nak latih seorang Perdana Menteri yang mempunyai kuasa, kononnya nak angkat kestabilan, tetapi ternyata tindakan mereka bukan saja mengundang ketidakstabilan, tetapi menjemput perompak, perasuah yang berkumpul, bertakung di dalam UMNO dan Barisan Nasional kembali memerintah dan mentadbir negeri, dan juga akhirnya menyebabkan suasana dan kedudukan kita bertambah malu dan bertambah rosak. Abang Mat selalu kata tentang apa? Tentang indeks rasuah. Kita turunkan dengan signifikan, bukan sedikit, 62 kepada 51. Sekarang naik 61 kepada 51. Sekarang naik ke angka 62. Jadi saudara dan tuan-tuan sekalian, 5 hari bulan Mei hingga 19 hari bulan Mei, kita semua ada tanggungjawab untuk pulihkan maruah negara, untuk kembalikan nama negara, bahawa kita harus mentadbir dan menstabilkan negara, bukan dengan bergantung kepada pengkhianat dan juga perompak. Pilihan raya kali ini bukan saja tolak kleptokrat perompak, tapi pilihan raya kali ini tolak 2P, pengkhianat dan perompak. Kerana kedua-dua ini bawa ketidakstabilan kepada negara. Pakatan Harapanlah yang akan bawa kestabilan pada negara. Saudara,
Ini bukan satu tugas yang mudah. Kita dengar ucapan Zahid, kita dengar ucapan PN, inilah modal dia, stabil, stabil, stabil. Dia serang kononnya 22 bulan tak stabil. Ternyata mereka lah yang punca ketidakstabilan. BN lah yang telah membawa budaya yang merosakkan dan rasuah yang telah menghancurkan, memalukan kita seluruh negara, seluruh dunia. Dan ini jadi tanggungjawab kita di negeri Selangor untuk menyumbang 22 kerusi parlimen untuk Pakatan Harapan dalam usaha kita kembali ke tangga dan di pintu Putrajaya. Boleh tak boleh? Sebab itu saya percaya ini satu tugasan yang penting, amanah yang harus disampaikan, dan kita akan menampilkan calon-calon yang kaliber, calon-calon yang berpengalaman, calon-calon yang baru dan bersemangat, calon-calon yang mempunyai pelbagai latar belakang, daripada pejuang politik sekian lama seperti Abang Mat, kepada aktivis jalanan dan aktivis perjuangan sebagaimana rakan-rakan kita, profesional seperti Dr. Satya, lawyer seperti Syahrezan dan William, Dr. Zulkifli, calon-calon kita. Kita ada anak-anak muda yang bersama-sama dengan kita. Kita ada tokoh korporat yang kita angkat. Kita ada pemimpin-pemimpin politik yang mentadbir negeri yang akan bertanding di parlimen. Bukan kerana tamak, tapi kita nak bawa success story dan kejayaan yang kita kecap di negeri Selangor untuk kita jadikan Malaysia sebagaimana kejayaan kita. Majukan Selangor, bahagiakan rakyat negeri Selangor. Sebab itu saya berharap tuan-tuan cukup faham, akhir-akhir ini ada berbagai serangan akan dibuat. Dia akan serang Selangor mati-matian. Walaupun ini pilihan raya federal, dia serang negeri. Sebab apa? Sebab dia tahu negeri Selangor ini adalah model. Negeri Selangor ini adalah contoh. Bila saya lihat, alhamdulillah, salah satu program yang kita angkat, skim usia emas di peringkat federal apabila kita menang. Kalau BN kata tak boleh, BN kata penipu, sebenarnya kita dah buktikan ia boleh dilakukan di negeri Selangor, dan saya pasti ia boleh dilakukan di Malaysia. Bila kita sebut tentang perumahan yang selesa, kita negeri Selangor telah buktikan model kita, dasar kita daripada Selangor Ku1 sampai Selangor Ku3, Rumah Harapan dan Idaman. Saya percaya kalau kita ada masa cukup satu penggal, dasar perumahan untuk anak muda, remaja, belia dan juga seluruh rakyat Malaysia jauh lebih baik dan jaminan lebih baik. Perlindungan kesihatan, perlindungan kehidupan. Kalau kita boleh buat skim seperti insurans insan yang menjaga seluruh rakyat, you bayar cukai, negara juga menjamin perlindungan saudara. Saya percaya tak ada negeri, wilayah mana-mana atau negara di Southeast Asia ini yang boleh buat program seperti insurans hayat negeri Selangor ataupun insan yang melindungi seluruh rakyat negeri Selangor. Kalau kita menang Putrajaya, saya percaya lambat laun kita masih boleh laksanakannya. Sebab itu saudara dan tuan-tuan sekalian, mereka akan serang. Saya minta kita kena kerja keras. Sebab lawan kita kali ini, selain BN yang akan diendangkan politik lama, politik kaum, politik sempit, politik kestabilan, konon bawa kemakmuran dengan langkah elit dan kekuasaan, kita juga berdepan dengan PN yang nadanya kadang-kadang macam nada kaum, tapi suaranya konon-konon suara reform. Ini adalah reformis-reformis jadi-jadian yang patut kita tolak dan kita tanam dalam pilihan raya kali ini. Dia cakap bersih, kami nak bebas rasuah.
dia jatuhkan kerajaan yang ada azam dan juga will yang kuat untuk hapuskan rasuah, bersekongkol dengan parti dan orang-orang yang rasuah untuk bentuk kerajaan baru. Munafik dan penipu seperti ini tak boleh kita biarkan hidup, merosakkan negara kita. Nak stabil, nak bersih konon. Ini suaranya macam suara kita. Cuma tiru, hanya ada di bibir, dekat hati, perlakuan jauh panggang dari api. Sebab itu kawan-kawan dan tuan-tuan sekalian, saya harap dengan pengumuman kita ini, insya-Allah kita tak ada lagi himpunan nak panggil semua orang. Tapi insya-Allah 20 hari bulan, 21 hari bulan, mari sama-sama kita bergerak ke Putrajaya, meraihkan kemenangan kita. Tapi kemenangan kita itu harus dimulakan dengan kemenangan calon-calon kita. Boleh menangkan Sabah? Boleh menangkan Sungai Besar? Boleh menangkan Kapar? Boleh menangkan Kelang? Boleh menangkan Shah Alam? Boleh kita menang dekat Hulu Selangor? Boleh tuan-tuan pastikan kita menang di Gombak? Boleh tuan-tuan pastikan kita rampas Tanjung Karang bersama anak muda kita? Boleh tuan-tuan pastikan kita Tugu di Malawati kukuh berdiri dengan lambang Pakatan Harapan untuk menangkan Kuala Selangor? Boleh tuan-tuan pastikan kita menang di Hulu Langat? Di Sepang? Di Kuala Langat? Boleh tuan-tuan pastikan kita menang di Petaling? Di Damansara? Di Selayang? Saya tahu semua kata boleh, tapi kita harus, ada lagi tinggal. Saya tak lupa, saya tak sebut Puchong sebab sebelum ia mula kita tahu Puchong akan menang dengan angka yang besar dengan calon kita Puan Yeo Bin. Bagi dah sebut dah. Hulu Langat dah ada. Mana lagi? Tak payahlah saya sebut. Kita hantar keset Abang Mat aja Kota Raja kita boleh menang. Boleh tak boleh? Ampang dah sebut. Okey tuan-tuan, tak apa. Kita akan sebutkan satu persatu calon-calon selepas ini. Tapi lepas ini saya minta semua kerja. Kerja sebagai apa? Sebagai satu pasukan. Sebagai satu ketumbukan. It's no longer that you are a member of DAP ataupun anggota keadilan, ahli amanah, penyokong dan anggota muda. Sekarang kita adalah satu pasukan. Pasukan kita adalah pasukan Pakatan. 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 Malaysia kita boleh. Terima kasih. Mohon Datuk Menteri Besar untuk